Untuk sesi Jerayawara ini, para pelajar dijemput untuk menyertai kuis yang telah disediakan menggunakan platform Quizizz. 3 peserta dengan markah tertinggi akan memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM50, manakala 10 peserta seterusnya akan mendapat hadiah sagu hati. Pelajar yang ingin memenangi hadiah ini hendaklah menyertai 2 sesi kuis, iaitu kuis sebelum Jerayawara ini ditayangkan dan satu lagi sesi kuis selepas tamat tayangan Jerayawara ini, iaitu pada penghujung aktiviti ini. Diingatkan supaya para pelajar menulis nama penuh pada kedua-dua sesi kuis ini. Para pemenang akan diumumkan melalui Facebook Aino dan juga keputusan akan dihantar ke semua pemenang melalui email masing-masing pada hari esok, 28 September 2022. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, dalam sesi Jerayawara ini, peserta dijemput untuk menyertai kuis berkaitan perkara yang dipersembahkan. Jadi, pada hari ini kami akan memberi panduan kepada para peserta tentang cara menyertai kuis di Quizizz. Baiklah, untuk menyertai Quizizz, anda boleh menggunakan mana-mana peranti mudah alih seperti telefon bimbit, komputer, tablet dan sebagainya. Jadi, pertama sekali anda perlu mendapatkan link joinmyquizizz.com di ruangan chat dan tekan link tersebut untuk ke laman web Quizizz. Seterusnya, anda hanya perlu memasukkan kod yang tertera di ruangan chat dan tekan butang join. Ini adalah sebagai contoh kod sahaja untuk memberi panduan kepada anda semua untuk menyertai Quizizz ini. Baiklah, sekarang kami akan menunjukkan contoh bagaimana untuk menyertai kuis di Quizizz. Dan anda hanya perlu mendapatkan link tersebut di ruangan chat untuk ke laman sesawan tersebut. Dan sekarang anda hanya perlu meletakkan kod yang tersedia di ruangan chat dan tekan butang join. Baiklah, selepas itu anda hanya perlu memasukkan nama penuh anda pada kedua-dua sesi kuis ini dan tekan butang start untuk memulakan kuis. Jadi, sekarang anda akan dapat lihat countdown dan soalan-soalan kuis yang tertera di skrin anda. Di sini terdapat pelbagai pilihan jawapan dan anda akan dapat lihat bar di bahagian atas yang sedang bergerak menunjukkan masa yang tinggal untuk menjawab soalan tersebut. Jadi, lebih pantas anda menjawab soalan tersebut, maka akan lebih banyak markah yang anda akan dapat jika anda betul. Terdapat juga beberapa soalan yang mempunyai 2 jawapan dan anda hanya perlu memilih jawapan-jawapan yang betul. Baiklah, jadi pada akhir sekali anda akan dapat lihat markah keseluruhan bagi kuis ini dan jika kita scroll hingga ke bawah, anda akan dapat lihat terdapat jalur merah yang menunjukkan jawapan yang salah, manakala bagi jalur hijau menunjukkan jawapan yang betul. Maka tamatlah sesi panduan cara menyertai kuis daripada pihak kami untuk para peserta sekalian. Selamat maju jaya buat semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Zamir, Pengarah Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik AINO Universiti Sains Malaysia. Selamat datang ke program ini walaupun secara maya. Di AINO, kami menawarkan program akademik, penyelidikan dan perkhidmatan dalam bidang nanoteknologi dan optoelektronik. Pada tahun ini, AINO dengan kerjasama Pusat Nanoteknologi Kebangsaan NNC Musti akan menganjurkan program Jom Nano-Nano di AINO bersempena dengan sambutan Minggu Sains Negara 2022. Program ini bertujuan untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan sains dan teknologi bertemakan nanoteknologi kepada masyarakat. Nak tahu apa yang kami buat? Jom ikut saya. Di akhir video ini, jangan lupa untuk menjawab soalan kuis yang diberikan untuk memerangi hadiah yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik dan para peserta semua. Selamat datang ke sesi Jerayawara ke Institut Pendidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik AINO, Universiti Sains Malaysia. Kami di AINO rasa sangat teruja atas kedatangan anda semua. Untuk makluman semua, sesi ini merupakan salah satu aktiviti di bawah program Jom Nano-Nano di AINO bersempena dengan Minggu Sains Negara 2022. Sedikit pengenalan mengenai AINO. AINO merupakan salah satu pusat kecemerlangan ataupun COE, Center of Excellence di Universiti Sains Malaysia. Sebagai COE dalam penyelidikan, AINO menawarkan program penyelidikan, akademik dan perkhidmatan dalam bidang optoelektronik dan nanoteknologi. Perkhidmatan yang ditawarkan merangkumi pemprosesan, pencirian, analisis, produk wafer, latihan dan perundingan yang berkaitan dengan bahan dan peranti optik dan elektronik. Kemudahan yang terdapat di AINO adalah terkini dan canggih untuk teknologi nano dan bahan termaju bagi aplikasi elektronik dan elektronik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, apakah itu nanoteknologi? Dan apakah itu pula optoelektronik? Nanoteknologi yang menjadi tema program Jom Nano-Nano di AINO ini merupakan satu cabang sains yang menumpukan kepada jirim-jirim pada saiz antara 1 hingga 100 nanometer. 1 nanometer adalah bersamaan dengan 1 daripada 1 bilion meter. Untuk kita bayangkan betapa kecilnya skala nano ini, berikut merupakan beberapa objek seharian dan perbandingan dengan skala nano. Yang pertama ialah kuku jari anda tumbuh pada kadar 1 nanometer setiap saat. Yang kedua, satu molekul air adalah kira-kira 1.5 nanometer. Sehelai DNA manusia berdiameter 2.5 nanometer. Satu molekul hemoglobin adalah 5 nanometer. Satu bakteria adalah kira-kira 1000 nanometer panjang. Sehelai rambut adalah kira-kira 80,000 sehingga 100,000 nanometer lebar. Sehelai kertas setebal 100,000 nanometer. Panjang seekor semut adalah 5 juta nanometer. Dan akhirnya tangan kita adalah 100 juta nanometer panjang. Jadi bidang nanoteknologi ini secara amnya melibatkan pengkajian tentang cara membina, mencirikan dan juga menggunakan bahan nano untuk tujuan yang pelbagai. Apa menariknya bahan nano ini? Antara kelebihan atau keunikan utama bahan nano ialah yang pertama, nisbah antara luas permukaan dengan isi padu yang sangat besar. Yang kedua,
sifat bahan berubah berbanding sifat pada saiz vokal ataupun besar. Dan yang ketiga, melibatkan pertemuan di antara mekanik klasik dan juga mekanik kuantum. Manakala, optoelektronik pula merupakan pengkajian tentang peralatan dan kelengkapan elektronik yang memanipulasi perubahan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan juga sebaliknya, iaitu daripada tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Nama optoelektronik ini ialah hasil gabungan dua perkataan, iaitu opto, iaitu optik, dan juga elektronik. Dalam cabang ilmu ini, kelebihan yang didapati daripada kedua-dua bidang fizik yang utama, iaitu optik dan elektrik ataupun elektronik, dapat digabungkan untuk menghasilkan satu peralatan yang jauh lebih baik dan lebih cekap daripada sedia ada. Sebagai contoh, di dalam bidang elektronik, penyediaan dan pemprosesan maklumat adalah lebih pantas dan lebih cekap berbanding teknologi sebelumnya, seperti peralatan mekanikal. Manakala, di dalam optik, cahaya boleh bergerak jauh lebih pantas daripada elektronik dan mampu menampung jauh lebih banyak maklumat kerana kekerapan ataupun frekuensi yang jauh lebih besar dan juga lebih meluas. Apabila kedua-dua faedah ini digabungkan, terhasillah satu peralatan yang jauh lebih berkuasa berbanding peralatan-peralatan yang hanya memanipulasi satu cara sahaja. Pada sesi ini, anda akan disapa oleh para penyelidik kami yang akan menerangkan projek penyelidikan masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Syamsul Nashrik. Saya adalah pensyarah di Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik Universiti Sains Malaysia, AINO. Hari ini saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan di AINO, penyelidikan yang kita ada di AINO. Jom ikut saya, mari kita. Kumpulan penyelidikan saya iaitu terdiri daripada pegawai penyelidik dan pelajar-pelajar melakukan penyelidikan tentang bahan semikonduktor yang berjalur lebar. Khususnya di sini iaitu di AINO, penyelidikan kami adalah fokus pada bahan semikonduktor gallium nitride atau secara ringkasnya GaN. Tahukah anda, GaN ini adalah bahan semikonduktor yang amat unik. Dengan progres yang kita boleh perhatikan dalam kapasiti penggunaan silikon sebagai peranti elektronik. Peranti silikon ini banyak digunakan di dalam kerja masyarakat kita, contoh di komputer, di smartphone dan segala alat elektronik yang lain. Jurutera dan penyelidik mencari alternatif lain yang boleh mengekalkan faedah Undang-Undang Moore. Di sinilah GaN memainkan peranan. Undang-Undang Moore menyatakan bahawa bilangan transistor yang ada pada microchip itu meningkat dengan pesan menyumbang kepada peningkatan kuasa pengkomputeran secara eksponen, tapi dalam pada masa yang sama mengurangkan kos chip.
GAN bukanlah penemuan yang baru sebenarnya. Malah ia telah digunakan secara meluas di beberapa aplikasi kehidupan seharian biasa yang ramai tak menyedari. Sebelum permulaan era GAN ini, ia paling banyak ditemui dalam penggunaan diod pemancar cahaya atau LED. Sebagai contoh, jika anda pernah memiliki pemain Blu-ray ataupun konsol permainan PlayStation, Xbox, PS4, PS5 dan sebagainya, sebenarnya GAN lah bahan dan peranti yang digunakan untuk mengimbas cahaya biru yang membaca cakra padat game atau Blu-ray anda. Malah ciptaan teknologi ini telah dianugerahkan hadiah Nobel pada tahun 2014. Sejak daripada itu, GAN telah digunakan untuk pembuatan peranti dan komponen semikonduktor seperti RF dan banyak lagi. 5 daripada kelebihan GAN yang paling menonjol berbanding silikon adalah seperti berikut: kecekapan tenaga yang lebih tinggi, ketepatan kuasa yang lebih tinggi, frekuensi pensuisan yang lebih tinggi, kelajuan peranti yang lebih pantas, kos yang lebih rendah dan peranti yang lebih kecil. Semua ini adalah keunikan sifat-sifat yang ada pada bahan GAN. Fokus utama kumpulan pendidikan saya adalah termasuk GAN sebagai peranti elektronik, iaitu peranti kuasa dan peranti penderia. Tahukah anda, plug pengecas iPhone atau smartphone anda yang mampu mengecas smartphone anda dengan sangat pantas sehingga 150 watt itu adalah menggunakan peranti GAN. Jenama yang paling terkenal pada masa ini adalah Anchor. Bayangkan satu hari nanti apabila kenderaan-kenderaan yang ada di Malaysia menggunakan bateri tanpa minyak petrol. Betapa pentingnya kemampuan pengecas yang kuasa tinggi, pantas, efisien. Seterusnya adalah peranti penderia. Peranti penderia berasaskan GAN amatlah penting dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, semenjak kebelakangan ini kita dilanda wabak COVID. Cuba bayangkan satu peranti yang boleh digunakan untuk mengesan tahap dan jenis-jenis virus dalam badan kita yang mudah untuk digunakan di rumah dan keputusan dihasilkan secara serta-merta tanpa perlu membuat swab test dan sebagainya. Pelajar PhD saya akan menerangkan seringkas bagaimanakah kami menghasilkan peranti penderia ini. Hai adik-adik, nama saya Najah binti Muhammad Wazi. Saya seorang pelajar Dr. Falsafah PhD di Aino USM di bawah seliaan Dr. Syamsul. Projek pendidikan saya di Aino USM ialah peranti penderia sebagai aplikasi bioteknologi. Proses pertama bermula dengan penemuan bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor yang digunakan ialah gallium nitride dan proses ini menggunakan mesin MOCVD. Selepas itu, proses fabrikasi digunakan untuk menghasilkan peranti penderia. Banyak proses fabrikasi digunakan. Contohnya, proses penghakisan, proses pedogaman, dan fotolitografi. Selepas itu, peranti ini dibahagikan kepada 6 chip. Ini ialah salah satu contoh satu chip. Akhirnya, bahan peranti yang dihasilkan tadi diuji untuk memastikan kebersamaan peranti. Contohnya, alat ini digunakan untuk menguji voltan dan arus peranti yang dihasilkan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdani Zainal, merupakan pensyarah di Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik atau singkatannya AINO. Bidang penyelidikan saya lebih memfokuskan kepada penghasilan light emitting diode atau dalam bahasa Melayu ini disebut peranti pemancar cahaya. Daripada permulaannya sekali, kalau kita lihat dalam LED yang dipasarkan pada sekarang, kita akan nampak ada satu chip ya yang disimpan di dalamnya, dan chip tersebut kalau kita lihat ke arah level makroskopik, kita akan lihat bahawa ianya terdiri daripada macam banyak lapisan. Okey, dan setiap lapisan ini menggunakan material bahan yang mempunyai komposisi yang berlainan, dan ianya sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa setiap lapisan material tersebut berkualiti tinggi. Okey, dan itulah syaratnya untuk untuk menghasilkan light emitting diode atau LED singkatannya yang berkecekapan tinggi. Bermakna apabila kita mengenakan arus pada sebagai contoh 20 mA, dia akan menghasilkan banyak LED tersebut berkemampuan untuk menghasilkan banyak cahaya, dan itulah kita namakan kecekapan tinggi. Dan inilah salah satu bidang pendidikan yang anggap mencabar. Okey, dan kalau kita lihat lihat di pasaran sekarang, kita ada LED yang menggunakan cahaya biru, hijau, okey, merah, kuning dan sebagainya. Dan yang terbaru, kita ada juga LED yang memancarkan cahaya di luar pengesanan mata kita, iaitu dinamakan ultraviolet. Kita panggilkan UV LEDs. Okey, dan aplikasi UV LEDs ini sekarang sangat meluas, terutamanya dalam kebolehan UV LED, terutamanya yang dapat memancarkan cahaya pada jarak gelombang yang lagi rendah, di bawah 280 nanometer. Okey, dianya dapat berupaya untuk membunuh virus corona yang menjadi topik hangat pada masa ini. Okey, jadi saya harap perkongsian saya ini dapat perhatian daripada adik-adik semua, dan semoga ada antara dalam kalangan adik-adik semua yang berminat untuk menjadi pendidik, okey, dalam bidang penghasilan light emitting diode ini. Okey, jika ada apa-apa, jika adik-adik berkelapangan, boleh hubungi saya untuk melawat makmum-makmum kami. Ya, bukan saja dalam kami menghasilkan LED di sini, malah ada peranti-peranti lain juga yang mungkin dapat menarik minat adik-adik semua untuk dijadikan sebagai kerjaya pada masa yang akan datang. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saya Dr. Muzi bin Abdullah dari Institut Pendidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik AINO, University Science Malaysia. Di AINO secara amnya saya menjalankan kajian tentang sifat optik bahan. Sebelum saya cerita lebih lanjut tentang bidang kajian saya, apakah itu optik? Optik ialah sains bagi cahaya, iaitu ataupun apa-apa aspek pengkajian atau ilmu yang melibatkan cahaya, dan terutamanya adalah melibatkan interaksi cahaya dengan bahan ataupun interaksi antara cahaya dengan cahaya sendiri. Interaksi antara cahaya dan bahan adalah seperti contohnya pembiasan, serakan, pembelauan, kelegapan, pantulan dan sebagainya.
Dan contoh interaksi di antara cahaya dengan cahaya adalah seperti interference atau gangguan dan juga serakan cahaya dengan cahaya. Dan hasil daripada interaksi inilah kita dapat lihat pelbagai fenomena semula jadi seperti pelangi, aurora, halo dan sebagainya. Namun kajian dalam bidang optik ini bukan hanya terhad kepada itu, bukanlah sekadar itu. Sebenarnya kita telah menggunakan cahaya ini dengan lebih efektif, lebih efisien. Disebabkan cahaya ini dia sangat unik. Cahaya mempunyai pelbagai ciri-ciri yang kita boleh exploit, kita boleh eksploitasi untuk tujuan yang pelbagai. Contohnya kita boleh gunakan untuk telekomunikasi. Okay, kita boleh gunakan dalam komputer, dalam storan data, pemprosesan bahan dan juga pelbagai aplikasi yang kita gunakan pada teknologi moden kini. Kalau kita lihat pada sejarah, ada 3 revolusi penting yang terkait dengan bidang optik ini. Yang pertama adalah dengan terciptanya laser oleh Theodore Maiman pada tahun 1960, dan saya rasa semua orang tahu laser kan, laser pernah main dengan laser. Apakah itu laser? Laser merupakan satu peranti punca cahaya yang amat unik disebabkan ianya memberikan kita satu pancaran cahaya yang koheren. Apakah itu koheren? Koheren ialah satu pancaran yang bersifat seperti atau berbentuk seperti pensel yang secara amnya terdiri daripada satu warna sahaja. Kita ada laser warna biru, laser warna hijau, laser warna merah dan sebagainya, warna oranye dan sebagainya. So dengan penciptaan laser ini, kita dapat menghantar tenaga optik pada jumlah yang sangat tepat pada sesuatu lokalisasi atau satu posisi yang lain. Contohnya untuk tujuan komunikasi lah, kita antara point A dan point B, kita guna laser directly secara tepat ke point B. Itu adalah revolusi yang pertama. Revolusi yang kedua adalah melibatkan penciptaan gentian optik ataupun serat optik, optical fiber. So optical fiber sekarang ini digunakan secara meluas untuk rangkaian internet. Kita tahu sebelum ni kita menggunakan rangkaian internet, kita menggunakan wire coprom, di mana segala informasi, segala data yang kita gunakan di internet dibawa dalam bentuk signal elektrik. Dan kita telah dengan menggunakan gentian optik ini, kita tukar daripada signal elektrik kepada signal cahaya, di mana sekarang segala maklumat kita dibawa oleh cahaya. Dan jika kita bandingkan antara signal elektrik dan juga signal cahaya, mana lagi laju? Mestilah cahaya kan. So, cahaya ni dengan kita menggunakan cahaya sebagai medium untuk menghantar maklumat yang kita perlukan, ia menjadikan sistem komunikasi ini lebih bagus dari segi data rates, bandwidth dan juga dari segi keselamatan data itu sendiri, dan secara umumnya lebih efisien berbanding rangkaian telekomunikasi menggunakan wire coprom yang sebelum ni. Dan revolusi yang ketiga ialah dengan perkembangan dalam bidang optik semiconductor optik. Dan bahan semiconductor ini adalah bahan utama yang kita gunakan dalam segala peranti ataupun industri elektronik yang kita ada sekarang, dalam komputer, dalam telefon, dalam tablet dan sebagainya yang ada komponen elektronik. Dalamnya mesti bahan asasnya adalah semiconductor. Namun bahan semiconductor ini adalah sangat penting untuk digunakan dalam bidang optik. Banyak jenis bahan semiconductor yang digunakan dalam bidang optik adalah bersifat ataupun kita panggil sebagai semiconductor sebatian, iaitu adalah gabungan daripada different ataupun group yang berbeza dalam jadual berkala. Contoh bahan adalah seperti gallium arsenide, gallium nitride, indium phosphide dan juga bahan-bahan lain seperti zinc selenide dan sebagainya untuk tujuan yang berbeza. Contoh macam zinc selenide kita guna lebih kepada untuk kita gunakan sebagai transmissive optic component, iaitu optik yang kita gunakan sebagai lens, mirror dan sebagainya. Dan dengan kita menggunakan bahan semiconductor sebatian ini sebagai bahan asas dan ditambah lagi dengan kemajuan dalam bidang teknologi nano yang kita ada sekarang, kita dapat membina atau mereka struktur pada saiz nano yang mempunyai sifat yang unik dan sangat berguna untuk penggunaan pelbagai bidang, terutama dalam bidang optik.
Hasilnya, kita dapat membuat laser pada saiz yang lagi kecil. Sebelum ni laser adalah sistem yang besar. Sebab laser dia tidak menggunakan bahan semikonduktor. Kita menggunakan bahan laser cecair ataupun laser yang berasaskan gas dan sebagainya, dan menjadikan sistem itu sangat besar. Dan manakala dengan kita menggunakan bahan sebatian ataupun semikonduktor sebatian ini, kita dapat mengecilkan saiz laser hingga ke sekarang kita boleh hasilkan laser bersaiz nano. Laser yang sangat-sangat kecil untuk kita masukkan ataupun kita integrate dalam kita punya peranti untuk pelbagai kegunaan. Oleh kerana itu, penyelidik di seluruh dunia sekarang menumpukan usaha untuk mengkaji bahan-bahan di skala nano yang kita panggil sebagai quantum world, dunia kuantum, seperti contohnya bahan titik kuantum, telaga kuantum dan sebagainya. Dan dengan menggunakan peralatan yang canggih di Ainur, saya dan pelajar-pelajar saya dapat meneroka dalam pembinaan ataupun pembuatan struktur-struktur ini dalam saiz nano, dan apa yang kita buat adalah kita kaji sifat optik bahan-bahan ini, bahan-bahan terbaru ini, dan kita mengeksploitasi sifat-sifat unik bahan ini yang kita boleh gunakan pada teknologi moden. Saya berharap sedikit sesi perkongsian saya ini dapat memberikan inspirasi pada para pelajar semua untuk menceburi bidang sains ini pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamu alaikum and hello everyone. It is my pleasure to give this very short talk. I am Sabah M. Muhammad, a senior lecturer at the Institute of Nano-Optoelectronics Research and Technology, Ainur, University Science Malaysia, USM. Actually, every weekday I contact research with my team. We are preparing and characterizing 1, 2, 3 dimensions semiconductor materials such as zinc oxide nanorod, gallium nitride, metal nanoparticles, porous silicon and porous gallium nitride, and other types of metal nitride or oxides materials in nanoscales sizes. In our lab, we are actually synthesizing some of very important nano materials. Then we investigate or characterize these synthesized nanomaterials to determine whether or not they are of high quality. And finally, we fabricate optical devices such as LEDs, photodetector, based on these sensitized nano materials. Okay, now let us go to my smart PhD student, Mr. Sovindraj. He will tell us some things about nanotechnology and nanomaterials, also the measurement of photodetector device. Okay, nanoteknologi adalah bidang penting dalam sains kerana kita boleh membina peralatan yang lebih kecil untuk kehidupan seharian kita. Dan bukan itu sahaja, nano material atau bahan-bahan nano berpeluang untuk menambahbaikkan peralatan yang sedia ada kerana mereka mempunyai ciri-ciri unik untuk menjadikan peralatan lebih efisien. So now measurement on photodetector, I think. Sekarang saya sedang membuat measurement untuk mencari kebesaran diode pengesan foto. Or we are testing the sensitivity of the photodiode by illuminating the light, and they will wire-wire ini akan dihubungkan kepada sampel dan kita akan melihat how the current value of the current based on the sample. So bila lampu itu di switch on,
lampu itu akan membina elektron hole pairs kepada dalam sensor tersebut, dan sensor itu akan detect itu lampu itu untuk bertukar menjadi elektron-elektron. So apabila kita tengok pada graf itu, kita akan tengok bahawa apabila lampu itu switch on, itu current akan meningkat, dan apabila current itu bila lampu itu tutup, current itu also menurun. Jadi itulah adalah ciri-ciri diode pengesan foto. Okay. For example, but not limited, we prepare some kinds of metal nanoparticles, such as gold or silver nanoparticles, by pulse laser ablation, by using Q switch indium YAG pulse laser. So the question here is, what is a nanoparticle? Okay, we can say it is a billion times smaller than the size of an orange, or equal to the size of an orange compared to the size of the earth. Okay, again we will go to Mr. Sovindraj. He will tell us some things about preparing gold nanoparticles by pulse laser. Lepas pengenapan oleh laser berkuasa tinggi ke atas metal emas, baru kita telah menghasilkan nanopartikel emas. Nanopartikel emas adalah berwarna merah disebabkan surface plasmonic resonance. Oleh sebab itu emas itu tak nampak macam emas, tapi actually nampak macam merah bila dia bersaiz kecil pada skala nanometer. After synthesized the nanomaterials, okay, we will use this nanomaterials or nanoparticles to fabricate and characterize some of important optoelectronics and electronic devices in our or human life, such as LEDs, solar cell, power device, photodetectors, and so on. Finally, we are interested at Ainur in a variety of other research topics also. However, conducting research in nanotechnology fields is both challenging and enjoyable work at the same time. So I hope that one day, I hope that some of you will visit our lab to study, okay, at Ainur, and so that we can enjoy conducting research together. Thank you very much and welcome to all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Dr. Lim Wei Fong, merupakan pensyarah kanan daripada Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano-Optoelektronik Ainur, Universiti Sains Malaysia. Saya telah menceburi bidang kepakaran saya iaitu bahan elektronik sejak tahun 2010, di mana saya telah membuat pelbagai kajian terhadap jenis bahan oksida yang berpotensi digunakan sebagai lapisan penebat bagi peranti MOS, yang juga dinamakan secara penuh sebagai peranti logam oksida semikonduktor. Apabila disebut sebagai lapisan penebat, salah satu kriteria yang menentukan keupayaan sesuatu bahan oksida adalah penebat yang bagus atau tidak adalah bergantung kepada nilai pemalar dieletrik bagi bahan oksida tersebut. Dalam dunia yang penuh dengan evolusi teknologi pada masa kini,
peningkatan pertumbuhan penduduk sesebuah negara dan pembangunan bandar mega untuk merangsang pertumbuhan ekonomi memerlukan pengeluaran tenaga yang tinggi yang mungkin berhadapan dengan sumber terhad yang tersedia untuk membekalkan tenaga elektrik. Risiko menghadapi perubahan iklim akibat daripada peningkatan pelepasan karbon dioksida telah menggalakkan dorongan pasaran peranti elektronik kepada peranti elektronik berkecekapan tenaga tinggi dengan dimensi kecil yang mampu beroperasi dengan efisien dengan kehilangan tenaga yang minimum. Untuk memastikan kecekapan peranti tersebut, bahan oksida berkualiti tinggi yang mampu mengekalkan medan elektrik tinggi dalam peranti dan risiko arus bocor yang rendah diperlukan. Dari segi teknologi di peringkat penyelidikan, pelbagai bahan oksida alternatif telah dicadangkan sebagai pengganti bagi lapisan silikon dioksida yang telah digunakan sekian lama sebagai lapisan penebat bagi peranti MOS. Hal ini demikian kerana ketebalan lapisan silikon dioksida yang semakin menipis sejajar dengan pengurangan dimensi peranti telah menjadi faktor kegagalan peranti MOS untuk menampu medan elektrik tinggi dan arus bocor rendah. Dalam bidang penyelidikan ini, inovasi adalah sangat penting untuk memastikan kesinambungan sesuatu kajian. Misalnya, saya mula kajian saya tentang bahan oksida dengan oksida binary seperti cerium oksida, zirconium oksida, aluminium oksida dan seterusnya. Saya dopkan unsur lain daripada jadual berkala untuk jadikan oksida tersebut oksida ternari. Persoalannya, apakah justifikasi di sebaliknya? Kenapa saya dopkan unsur lain ke dalam oksida binary seperti cerium oksida dan zirconium oksida? Apakah mekanisme yang boleh menjelaskan kegagalan peranti MOS tersebut dan apakah parameter yang optimum untuk menghasilkan bahan oksida yang berkualiti tinggi dan peranti MOS yang berprestasi tinggi? Apakah teknik pencirian ataupun kaedah pengukuran yang boleh diambil kira untuk membuat analisis terhadap sifat-sifat yang ditunjukkan oleh bahan oksida yang dikaji? Sebagai seorang ahli penyelidik dan juga pendidik, saya berharap para pelajar mempunyai sikap yang positif, bersemangat, bermotivasi dan berinovasi dan terutamanya mempunyai sikap yang sentiasa ingin tahu. Sekiranya kalian berminat untuk menceburi bidang penyelidikan seperti saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Faizah Jasman dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang penyelidikan saya dalam bidang komunikasi optik tanpa wayar atau juga dikenali sebagai Optical Wireless Communication. Okay, sebelum kita memahami apa itu komunikasi optik tanpa wayar, ada baiknya kita lihat apa itu komunikasi tanpa wayar ataupun yang disebut wireless communication. Okay, salah satu contoh teknologi ini ialah Wi-Fi. Saya pasti anda semua sudah biasa menggunakan Wi-Fi dalam mendapatkan rangkaian internet. Teknologi Wi-Fi yang kita gunakan ini menghantar isyarat melalui gelombang radio. Okay, sekarang mari kita lihat apa itu komunikasi optik tanpa wayar. Okay, secara ringkasnya, teknologi ini hampir sama dengan Wi-Fi. Perbezaannya hanyalah isyarat yang dihantar adalah menggunakan gelombang cahaya dan bukan gelombang radio. Salah satu contoh teknologi ini ialah komunikasi cahaya nampak atau juga dikenali sebagai Visible Light Communication. Selain itu, teknologi ini juga dikenali sebagai Li-Fi di mana lampu LED memainkan dua peranan iaitu pencahayaan dan keduanya ialah untuk komunikasi.
Okay, sekarang mari kita lihat kelebihan Li-Fi berbanding Wi-Fi. Antara kelebihannya ialah ia berkelajuan tinggi, iaitu sekitar 1000 kali ganda berbanding Wi-Fi. Ia juga menggunakan tenaga elektrik yang rendah kerana penggunaan LED sebagai pemancar. Dan seterusnya ia juga selamat di mana data tidak dapat dipintas dan tiada gangguan elektromagnetik. Walau bagaimanapun terdapat kekurangan berbanding Wi-Fi di mana Li-Fi mudah terganggu dengan halangan dan juga jarak komunikasi Li-Fi agak terhad. Okay, selain aplikasi Li-Fi yang boleh digunakan seperti Wi-Fi, teknologi ini juga boleh digunakan di bawah air. Untuk aplikasi bawah air, cahaya warna biru serta hijau digunakan kerana warna ini kurang diserap oleh air berbanding warna-warna lain. Akhir sekali, teknologi ini juga boleh digunakan di ruang bebas, iaitu di udara ataupun di ruang angkasa. Ia juga dikenali sebagai komunikasi optik ruang bebas ataupun Free Space Optical Communication. Cahaya yang digunakan ialah gelombang cahaya infrared merah dan biasanya laser digunakan sebagai pemancar untuk jarak penghantaran yang lebih jauh. Okay, baiklah, itulah sedikit pengenalan pada teknologi optik tanpa wayar. Untuk makluman, aktiviti penyelidikan di AINO juga melibatkan beberapa penyelidik lain daripada universiti lain dan juga pelajar pasca siswa. Secara khususnya, penyelidikan kami melibatkan kaedah uji kaji ataupun eksperimen serta kaedah simulasi komputer. Ini termasuklah pemodelan dan simulasi sistem komunikasi optik tanpa wayar di bawah air dan juga modulasi dan penkodan sistem komunikasi cahaya nampak VLC. Okay, dengan ini berakhirlah sesi perkongsian tentang penyelidikan saya di AINO. Semoga sedikit perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat datang ke Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik AINO University Sains Malaysia. Nama saya ialah Dr. Kuo Ho Jin dan saya merupakan seorang pencara kanan di AINO sejak tahun 2018. Bidang penyelidikan saya melibatkan bahan elektronik dan bahan berpemala dielektrik tinggi untuk digunakan sebagai lapisan penebat. Sejak kebelakangan ini, penggunaan tenaga elektrik di seluruh dunia telah meningkat secara mendadak di mana terdapat negara-negara yang mengalami masalah kekurangan bekalan elektrik untuk dibekalkan kepada pengguna. Disebabkan berlakunya masalah kekurangan bekalan elektrik, tercetusnya peningkatan harga pasaran bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan elektrik berlaku dan secara tidak langsung akan memberi tekanan ke atas kos sara hidup kepada pengguna. Oleh yang demikian, projek penyelidikan saya adalah untuk menghasilkan peranti cekap tenaga berasaskan logam oksida semikonduktor dengan menggunakan semikonduktor jalur lebar seperti silikon karbida. Silikon karbida merupakan semikonduktor generasi yang akan datang yang akan menggantikan semikonduktor silikon yang disebabkan oleh sifat-sifat yang lebih menarik seperti jurang jalur lebar dan medan kerosakan elektrik yang lebih tinggi. Selain itu, untuk menghasilkan peranti berasaskan silikon karbida yang mampu menahan medan elektrik yang tinggi dan arus bocor yang rendah, permukaan silikon karbida perlu disalut dengan lapisan penebat yang berpemala tinggi menggunakan bahan seperti yttrium oksida dan aluminium oksida. Setiap bahan mempunyai sifat tersendiri yang memerlukan kesabaran sebagai seorang penyelidik untuk membuat kajian, menguji sifat bahan, menganalisis ciri-ciri bahan tersebut sebelum kesimpulan boleh dibuat. Maka secara ringkas saya ingin mengucapkan maju jaya kepada para pelajar yang berminat dalam bidang sains dan nanoteknologi supaya terus menerokai bidang ini. Seterusnya, anda semua akan dibawa melawat makmal AINO yang dilengkapi dengan peralatan makmal yang canggih dan terkini. Tidak ramai yang berpeluang untuk melawat makmal kami, oleh itu kami sediakan video jerayawara secara maya ini ke makmal
untuk memberi gambaran kepada semua tentang aktiviti kami di Aino. Anda telah bersedia? Ambil kod makmal ini dan jom! Sebelum kita masuk ke makmal Aino, mari kita lihat beberapa peraturan utama yang perlu dipatuhi. Yang pertama, pengguna diwajibkan memakaikan kod makmal dan berkasut tutup penuh semasa berada di makmal berkaitan. Yang kedua, barangan yang tidak berkaitan dengan kerja-kerja di makmal tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam makmal. Yang ketiga, tidak dibenarkan makan, minum, apatah lagi merokok di dalam makmal. Yang keempat, gunakan cermin mata keselamatan apabila mengendalikan eksperimen berkaitan. Yang kelima, semua sisa kerja amali hendaklah dibuang di tempat yang dikhaskan. Tidak dibenarkan membuang sisa tersebut ke dalam sinki. Anda telah bersedia? Ambil kod makmal ini dan jom! Makmal Aino terbahagi kepada 3 makmal, iaitu makmal MOCVD, makmal fabrikasi dan juga makmal pencirian. Sekarang kita berada di makmal MOCVD yang menempatkan satu sistem canggih yang dinamakan sebagai pemendapan wap kimia organik logam ataupun dalam pendeknya ialah MOCVD. Secara amnya, kami menumbuhkan bahan sapu tipis yang bersifat jurang tenaga terus yang kita panggil sebagai wafer epitaksi. Bahan-bahan semiconductor jenis ini mempunyai sifat optoelektronik yang menarik yang dapat memancarkan cahaya apabila diuja. Maka, dengan mengatur pelbagai jenis sapu tipis dengan ketebalan dan sifat berbeza, kami dapat menghasilkan bahan asas yang dapat dijadikan peranti seperti diod pemancar cahaya, laser diod, diod laser, peranti kuasa, pengesan, sel solar dan sebagainya. Jom kita ke makmal yang seterusnya. Makmal fabrikasi. Dalam makmal ini, kami menjalankan kerja-kerja fabrikasi peranti berasaskan wafer epitaksi yang ditumbuhkan menggunakan MOCVD. Di sinilah kami mereka corak bagi peranti yang kami ingin bina. Disebabkan peranti yang berbeza seperti diod pemancar cahaya, pengesan ataupun sensor, laser, sel suria dan juga peranti kuasa mempunyai struktur binaan yang berbeza, kami memerlukan pelbagai peralatan dan juga proses bagi tujuan pembinaan peranti-peranti tersebut.
Di dalam makmal ini juga kami mempunyai ruang khas yang dipanggil bilik kuning ataupun bilik fotolitografi. Fotolitografi merupakan satu teknik yang digunakan untuk mereka bentuk corak pada skala mikro menggunakan interaksi cahaya ultraungu ataupun UV dan juga bahan yang sensitif kepada cahaya UV. Kita boleh melukiskan corak yang kita inginkan pada software dan kita boleh memindahkan corak tersebut ke atas wafer epitaksi menggunakan pancaran laser UV. Disebabkan dalam proses fotolitografi ini kita menggunakan bahan yang sangat sensitif kepada cahaya UV, maka lampu ruang makmal ini perlulah tiada cahaya UV supaya cahaya dari lampu tidak mengganggu bahan polimer yang sensitif terhadap cahaya itu. Oleh sebab itu, ruang fotolitografi ini dipasangkan lampu berwarna kuning yang bebas pancaran UV. Secara amnya, dalam makmal fabrikasi ini kami mempunyai 2 unit alat electron beam evaporator, Inductive Coupled Plasma Etching System ataupun ICP, Rapid Thermal Processor System RTP, High Temperature Furnace, Single Zone Furnace, UV Ozone Cleaner, Glove Box dan juga maskless lithography, optical microscope, laminar flow dan juga fume hood.
Seterusnya kita ke makmal pencirian. Dalam makmal ini, kami membuat pencirian atau pengujian kepada bahan-bahan yang kami hasilkan dan juga peranti-peranti yang kami telah bina. Contohnya bagi peranti diod pemancar cahaya ataupun diod pemancar cahaya LED, kami akan membuat ujian terhadap kuasa cahaya yang dipancarkan, warna apa cahaya itu dan juga arus elektrik yang perlu diberikan kepada peranti LED tersebut. Contoh peralatan yang ada pada makmal ini ialah X-ray diffraction system XRD, probe station with stable micropositioner, mini photoluminescence PL, electroluminescence, temperature controlled soldering station, source meter dan juga optical power meter. Catatan alir proses penyediaan peranti LED. Pertama adalah proses penumbuhan LED, diikuti fabrikasi chip LED dan seterusnya adalah pembungkusan chip LED. Proses pertama adalah penumbuhan MOCVD yang melibatkan penyediaan lapisan epitaksi. Alatan MOCVD mempunyai reaktor yang dapat menampung keperluan penumbuhan di atas substrate bersaiz 4 inci dan 2 inci. Suhu reaktor adalah setinggi 1400 darjah Celsius dan sesuai untuk LED bercahaya visible dan juga LED bercahaya ultraviolet. Bahan penumbuhan menggunakan organic metal dan juga amonia sebagai sumber nitrogen.
Seterusnya, struktur LED yang telah ditumbuh akan dipanaskan ke suhu 600 darjah Celsius untuk mengaktifkan LED tersebut. Seterusnya, LED tersebut akan melalui pengujian di mana prestasi pengoperasian LED tersebut akan diukur termasuklah voltan operasi, keamatan cahaya dan panjang gelombang. Hanya LED dengan pengujian yang melepasi standard yang telah ditetapkan akan melalui proses seterusnya iaitu proses fabrikasi chip. Makmal dilengkapi dengan 2 unit electron beam evaporator, 1 unit induktif couple plasma, 1 unit rapid thermal annealing dan support utilities yang lain termasuklah litografi proses. Penyaduran metal oksida adalah proses pertama di dalam proses chip fabrikasi. Lapisan ITO diperlukan untuk memastikan arus dapat dialirkan ke keseluruhan permukaan peranti dan seterusnya memastikan pancaran cahaya dapat dipertingkatkan. Bagi fabrikasi peranti LED, terdapat 3 pattern yang perlu dipindahkan ke atas LED iaitu pattern MESA, N-contact dan P-contact. Saiz LED adalah berskala mikron di antara 200 mikron ke 400 mikrometer. Sampel yang telah mempunyai pattern resist akan dipindahkan ke sistem ICP untuk tujuan etching. Sampel yang telah mempunyai struktur MESA akan disadurkan dengan metal untuk kathod dan anod. Akhir sekali, RTA akan digunakan untuk recrystallize metal bagi tujuan meningkatkan conductivity metal tersebut. Akhir sekali, LED biru yang telah melalui proses fabrikasi akan melalui proses pembungkusan di mana epoksi dan fosfor kuning akan dicampur untuk menukarkan LED biru kepada LED putih. Dengan ini, tamatlah sesi Jiraiya ke Institut Pendidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik (AINO). Revolusi teknologi nano kini berkembang pesat dan ianya akan menjadi kunci bagi semua jenis teknologi pada masa akan datang dalam setiap aspek kehidupan manusia seperti perubatan, makanan, automotif, pengkomputeran, kejuruteraan, teknologi maklumat dan sebagainya. Jadi kami berharap sesi ini dapat memberikan pendedahan awal kepada pelajar semua tentang kepentingan bidang nanoteknologi pada masa kini dan masa akan datang, serta dapat memupuk minat dalam bidang sains dan teknologi sejak kecil lagi. Sebelum kita tamatkan sesi ini, saya ingin menjemput para pelajar untuk menjawab kuis 2 yang akan bermula sebentar lagi. Sekali lagi diingatkan para pelajar hendaklah mengisi nama penuh pada platform Quizizz. Selamat maju jaya kepada semua.
you.